masyuk lah sangat kan. Kalau nak rasa masyuk, mai jadi rider tengok. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan kepada para penonton, dan seperti biasa buat kali ini adalah episod yang kedua untuk podcast Borak Kerjaya. Lebih 80% pelajar ataupun lebih lagi memilih untuk tak sambung pelajaran. Salah satu faktor lah adalah media sosial. Sistem pendidikan kita gagal memenuhi keperluan industri. Event tersebut dia dikondak 100% dalam bahasa Inggeris. Tiba-tiba influencer datang, maaf boleh tak cerita balik dalam bahasa Melayu. Oh my god. Masyuk lah sangat kan. Kalau nak rasa masyuk, mai jadi rider tengok. Masyuk tak masyuk. Ingat free. Di sinilah tempat yang mana kita memberikan pendedahan kepada para belia apa hala tuju selepas dah habis sekolah dengan cara yang orang kata paling sistematik, dan banyak ilmu kita kongsikan kepada anda. Kerana kebanyakan orang kata belia ni dapat maklumat daripada rakan sebaya, daripada saudara mara, daripada ibu bapa. Persoalannya, adakah maklumat itu cukup untuk menentukan hala tuju kerjaya kewangan mereka? Oleh itu, kita bawakan kepada anda Borak Kerjaya yang dibawakan khas oleh YAG Academy. Dan pada hari ini, of course, saya tidak berkesorangan. Saya bersama dengan dua F, iaitu dua Fazli. Yang pertama, pakar motivasi, seorang pengacara, seorang yang sangat hebat memberikan kata-kata khususnya dalam hubungan rumah tangga dan sebagainya. Saya bawakan kepada anda Ustaz Fazli Aziz bersama dengan kita. Apa khabar Ustaz? Sehat, Alhamdulillah. Sehat Wasiril Alhamdulillah. Saya sangat berbesar hati kerana Ustaz menjadi panel untuk episod kedua, nak memberikan ilmu kepada para belia di luar sana, mencari jalan dan hala tuju mereka. Terima kasih sudi jemput. InsyaAllah. Dan yang kedua, kita bawakan kepada anda Muhammad Fazli Fazil, iaitu seorang pentadbir Grab di Perlis, seorang presiden komuniti Grab di bahagian utara, tapi khususnya di Perlis, iaitu Muhammad Fazli Fazil. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Hari ini datang khas untuk podcast ni lah. Ya, betul. Daripada Perlis terus ke sini. Daripada Perlis terus ke sini. Dan memang kena-mengena dengan topik yang kita ingin bincangkan pada hari ini, iaitu topik untuk Borak Kerjaya episod 2 adalah kerjaya rider pilihan anak muda versus kerjaya profesional. Dan ini yang kita akan bincangkan. Kita ada wakil daripada rider, kita ada wakil daripada merangkumi semua, ialah pakar motivasi yang boleh bincang tentang apa saja. Yang paling penting untuk anda dapatkan apa gist yang kita ingin bincangkan. Jadi sebagai mukadimah lah, berlandaskan orang kata tajuk itu saja tadi. Apa pandangan tuan? Ataupun sebelum tu, mungkin tuan boleh perkenalkan dengan lebih lanjut lagi, daripada mana penonton boleh lebih merangkupi ya. Okey, nama saya Muhammad Fazli, atau lebih dikenali sebagai di kalangan rider-rider orang panggil DJ Fast. Wow. So DJ delivery jalanan. Oh, delivery jalanan. Kan. So saya daripada Perlis, Grab Perlis, mewakili para rider-rider seluruh Malaysia lah. Rider-rider tak kira lah sama ada Grab ataupun mana-mana company. So terima kasih kepada YEG sudi berjemput saya ke sini untuk kita kongsi sama-sama hala tuju kerjaya anak muda pada masa kini. InsyaAllah. Opening yang begitu cantik. Mungkin sedikit mukadimah daripada Ustaz. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia, dan juga merupakan seorang motivator. Dan juga saya banyak bantu juga sebenarnya pelajar-pelajar di sekolah-sekolah mengenai dengan pentingnya untuk menetapkan hala tuju kerjaya dalam hidup kita ni. Sebab ibarat bermain bola lah. Kalau main bola tak ada tiang gol, duk main-main gelecek sampai ke hujung padang tak tahu nak buat apa. Betul. Jadi insyaAllah dengan menyaksikan podcast pada kali ini, khususnya ibu bapa, pelajar-pelajar, kongsikan kepada kawan-kawan anda, ibu bapa kongsikan kepada ibu bapa yang lain supaya lebih cakna tentang apa pilihan yang ada sebenarnya untuk belia-belia. Baik, kita mulakan dengan hala tuju. Satu soalan yang agak holistik. Hala tuju. Sekarang ni kalau kita lihat kepada masyarakat, kebanyakannya lepasan SPM, hala tuju pertama adalah cash.
nak dapatkan duit. Selama ni dapat duit daripada ibu bapa nak belajar, tapi first thing they want to do, nak cari duit. Dan cara paling mudah adalah melalui be your own boss, kerja di Grab. Jadi apa pandangan tuan dari segi tu? Pandangan saya memang hampir 70% anak muda lepasan SPM yang memang habis-habis SPM terus nak jadi rider. Sebabnya dia akan dapat terus duit cash tu kan. So dia tak fikir jangka masa yang ke hadapan kan. Sampai bila dia nak jadi rider. Takkan sampai umur 50 still nak jadi rider. Tidak ada hala tuju. So saya nasihatkan kepada anak-anak muda di luar sana supaya tetapkan hala tuju jangka masa panjang dahulu. Supaya sebab sekarang ni dalam keadaan ekonomi dan dunia yang mencabar ni, so perlu ada hala tuju yang lebih konkret untuk bila umur dah meningkat, ada keluarga, ada family kan, ada anak dan isteri. Jadi kat situ kita kena fikir kan. Kalau sebab contoh di Perlis saya ada suami isteri rider. Jadi bila salah seorang kecundang akibat kemalangan ke apa, yang isteri mencari nafkah untuk suami yang sakit, jadi memang agak susah lah untuk menampung keluarga yang anak yang ramai kan. Jadi kalau boleh anak muda sekarang ni fikirlah nak masuk ke universiti dulu. Itu satu poin yang menarik lah, bersebut tentang jangka pendek, jangka panjang dan juga risiko. Kita akan pergi pada topik tu selepas ni. Tapi kita nak tanya kepada Ustaz Fazli juga tentang kejaran anak muda yang mengejar duit dulu lepas habis belajar. Saya ingat ni sebenarnya antara faktor yang menyebabkan anak muda ni terus pergi ke situ ni adalah, salah satu faktor lah adalah media sosial. Kenapa saya kata begitu? Sebab hari ni media sosial ni dia menuntut kita untuk mengetengahkan diri dengan lifestyle, kan? Mana kalau contoh umur 17 boleh pakai iPhone 15, kita pun iPhone berapa lama pakai tak tukar-tukar kan. Jadi maknanya nak capai lifestyle yang sebegitu, dia perlu ada income. Betul. Sebab mungkin parent tak mampu nak bagi dalam keadaan segera. Jadi salah satu cara yang paling mudah untuk dapat income ni adalah dengan menjadi rider lah. Dan di sinilah sebahagian anak muda saya rasa dia terjebak. Mungkin niatnya mungkin hanya sekadar nak sementara, tunggu nak sambung belajar kan. Jadi jadilah rider dulu. Tapi bila jadi rider dapat duit banyak, dah rasa duit, rasa mewah sedikit. Because di sini akan menjerat sebahagian untuk tidak sambung belajar. Sedangkan kalau kita bercakap tentang hala tuju kerjaya ni, hala tuju ni adalah jangka masa pendek, jangka sederhana, jangka masa panjang. Dan apa yang kita tentukan sekarang ni akan menentukan, mempengaruhi apa yang akan berlaku pada masa akan datang. So kalau sebahagian pelajar-pelajar ni, sebahagian anak-anak ni dia tidak dapat melihat jangka masa panjang, saya bimbang dia selesa dalam zone, dia dah masuk dalam zone selesa tau. Dah masuk dalam zone selesa, dah dapat duit, dah rasa duit, dah boleh pergi bercuti. Tambah pula bila kerjaya sebagai rider ni dia ada banyak kelebihan. Kelebihan pertama adalah dia fleksibel. Hari ni saya segi ekonomi hari ni, dunia hari ni, ramai orang nak mengejar flexibility dalam waktu bekerja. Kan, berbanding dengan kita dulu orang tak kira kan masuk 8, 10, 8, 5, 8, 6 kan. Betul. Jadi dia kata kalau boleh dapat income yang jauh lebih banyak dengan waktu yang lebih fleksibel, tiap aku nak kerja aku kerja, tiap aku tak nak aku berhenti. Penat aku rehat. Sakit aku cuti. Kan? Maka di sini menyebabkan mereka terjebak dalam zon selesa lah. Bila saya guna perkataan terjebak ni bukan maksudnya negatif, tetapi dia jadi satu benda yang bukan diniat daripada peringkat awal lah untuk nak terus kekal di situ, tapi bila dah selesa, itu yang mungkin terus kekal berada sebagai rider. Okey, baik, kita nak pegang pada zon selesa tu tadi. Kita nak tanya Tuan Fazli sendiri tentang, betul ke ada tak yang buat Grab sampai bertahun-tahun? Mungkin pada awal niat dia okeylah nak dapatkan daripada tak ada pendapatan, nak bayar bil boleh ada pendapatan, tapi akhirnya itu je sumber pendapatan utama untuk mereka. Ada tak saya rasa ada tu Ustaz. Sebab yang kita tengok yang dah berumur pun masih jadi rider. Paling tua umur berapa? Kalau di Perlis ada umur 50-an. Jadi sebab dia pun asalnya daripada company Foodpanda. So bila Grab masuk, so dia beralih kepada Grab. So dia still masih kekal sebagai rider lah. Jadi itu yang saya tengok
agak membimbangkan. Kalau sebab dia dah duduk dalam zon selesa, dia orang cakap senang nak manage dia punya masa kan. Kalau dia nak pergi, saya ada agak tanya dia kenapa dia tak nak pergi ke sektor swasta ataupun kerajaan. So dia kata susah nak bangun pagi apa semua kan, nak kena punch card apa semua kan. Jadi itu yang dia dah tak nak macam tu dah, sebab dia dah rasa selesa dah. Okey, kalau orang yang dah kata umur besar lah kan, okey lah, mungkin tak perlu nak pulun lagi teruk-teruk ke, asalkan cukup, alhamdulillah. Tapi isu dia kalau mentaliti yang sama pergi dekat anak muda. Ya, betul. Kan dia dalam Ustaz sebut dalam media sosial nampak hebat, nampak dia boleh beli phone baru dan sebagainya, tapi keringat yang dia kena perah tu, itu yang ramai orang tak tunjuk pun kat media sosial. Jadi apa pandangan Ustaz? Okey, sebelum saya pergi kepada bincang pasal orang muda lah, sebab bila kita bincang pasal rider ni, sebenarnya kita kena bersyukur juga dengan gig ekonomi ni. Sebab pertama kita akan, sebenarnya ramai orang di luar sana yang mungkin bukan orang muda lah, orang yang berusia yang sedang dalam mood survivor. So gig ekonomi ni maknanya dengan adanya rider dan sebagainya ni, peluang pekerjaan yang mampu dibuat oleh dengan umur sedemikian, mungkin kepakarannya agak terhad. Jadi dia boleh pergi ke situ. Tapi saya rasa fokus perbincangan kita adalah tentang anak muda yang masanya masih panjang, yang masanya yang perlu dimanfaatkan sebaik mungkin agar dia ada satu kepakaran yang boleh digunakan pada masa akan datang. So di sinilah dia berbalik kepada soalan Was tanya tadi, tanya tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Saya pun dah tak ingat Ustaz. Yalah, berkenaan dengan anak muda lah kan. So cuma saya nampak macam ni, anak muda dia boleh menjadikan Grab sebagai Grab ataupun Foodpanda ataupun apa saja yang gig ekonomi ni sebagai satu peluang untuk dia menimba pengalaman. Tapi cukup setakat itu. Kenapa saya kata begitu? Sebab dia macam ni, satu graf yang saya suka untuk share adalah graf umur versus income. Okey, umur versus income. Semakin meningkat usia, contoh bila kita buat Grab lah, adakah income semakin meningkat? Itu soalan dia. Semakin meningkat usia, saat kita muda tak ada masalah, sebab yang muda ni kita boleh buat macam-macam kerja kan. Tetapi semakin meningkat usia, adakah pendapatan kita semakin meningkat ataupun dia semakin stagnan ataupun dia semakin menurun? Di sini anak muda kena fikir. Kan? Contoh, sekarang ni mungkin umur 18, 19, 20. 10 tahun kemudian umur 30. Okey, 10 tahun kemudian umur 40. 30, yalah 10 tahun lagi kemudian umur 50. Adakah kudrat masih sama? Dan adakah pendapatan tu akan meningkat ataupun semakin berkurangan? Logik akalnya semakin berkurangan. Ya, betul. Sebab apa? Tenaga, keringat. Satu. Yang kedua, kita kena faham gig ekonomi ni, ini yang saya nak bagi pencerahan kepada anak muda supaya dia melihat dengan lebih jauh. Kadang-kadang kita ni kena berfikir sebagai, pertama sebagai seorang rider lah. Yang kedua, kita kena berfikir sebagai company yang membangunkan macam contoh sebagai Grab, sebagai owner aplikasi. Sebab gig ekonomi ni saya nampak kelemahan dia adalah company akan kurang komitmen kepada kebajikan pekerja. Kan? Sebab apa? You tak dapat, you tak sihat. Okey, orang lain ada. Kan? Memanglah kita contoh sebagai rider, kita ni boleh je nak tukar company pun, kita pun sama juga. Kita pun tak ada komitmen dengan company. Kita tak terikat sangat. Kita nak tukar, nak berhenti, nak kerja. Tapi attachment tu tak ada. Tapi pada masa yang sama, company juga tidak ada tanggungjawab yang besar untuk nak jaga kebajikan kita, nak bagi medical card ke apa ke, contohlah kan. Jadi di situ maknanya kita akan bergantung semata-mata diri kita sendiri lah. Betul. Ustaz dah sebut tadi tentang boleh kata macam perbezaan antara kerja dan kerjaya. Jadi kalau aku sebut tentang kerja ni memang kita dapat duit, tapi dia tak ada long term punya kata strategi kan. Saya bagi contoh macam ni lah. Kalau contoh rider lah, mungkin saya tanya Fazli kan, satu hari berapa trip boleh buat? Mana maksimum lah, kebiasaan lah yang mana. Kebiasaan kalau kata full time 20. So, anggaran income berapa dekat situ? Dalam 100 RM1 sehari lah. RM100 sehari. Maknanya maksimum tu RM100 sehari. Kan? Sebab itu yang kalau di situasi di Perlis lah, sebab kita orang punya dia punya pembayaran dia rendah sikit daripada Lembah Kelang ni. Lembah Kelang dia banyak situasi dia kan. Maknanya dia punya cap dia, ceiling dia, pendapatan dia kat situ je. Dia tak boleh pergi lebih daripada itu. Jadi semakin meningkat usia,
kita nak tak boleh tembus lah. Sedangkan dalam kerjaya ni, pada saya adalah semakin meningkat usia, semakin relax kita, semakin besar pendapatan kita. Jadi itulah makna kerjaya bagi tuan. Okey, persoalan sekarang. Macam nak tahu sebelum itulah kita tanya. Average umur yang join sebagai rider di Perlis berapa? Lingkungan 20-an ke 30-an. 20 ke 30-an. 20 ke 30-an lebih kurang dalam 60%. 60%. Jadi kita boleh lihat dalam 60% ni mengejar kerja ataupun mungkin Ustaz boleh kata mengejar gig ekonomi yang mungkin sesuai pada waktu tertentu. Tapi adakah sebab kurangnya orang kata peluang pekerjaan yang buatkan dia buat macam ni? Ustaz rasa macam mana? Bukan orang tak nak, tak ada peluang kerja pun. Saya tak rasa itu setengah peluang. Sebab kalau tanya saya sendiri cari staff pun bukan senang nak dapat. Kita buka jawatan kosong dan sebagainya. Nak dapat orang staff yang berminat, orang yang nak mengisi itu bukan mudah. Satu sebab pertama mungkin kerana kekurangan skill lah, yang datang tidak berpengalaman, tak ada skill dan sebagainya. Nak ada skill, kena masuk kelas, kena praktis, kena latih. Nak ada pengalaman, kena kerja dengan orang dulu. Tapi kalau peringkat awal kita dah tak pergi menimba pengalaman dengan company-company yang sedia ada. Dan sebab apa? Sebab kita mungkin selesa pergi kepada Grab dan sebagainya. So bila offer ni keluar, susahlah nak, tak boleh nak cater, tak boleh nak fulfill requirement tu. So di situ dah ada isu lah dekat situ kan. So pada saya yalah, kerjaya Grab ni sebenarnya dia kerjaya yang sangat penting kepada mereka yang tidak ada pilihan ataupun mereka yang terhad, ada kengangan-kengangan tertentu lah, kekangan-kekangan tertentu yang tak boleh nak diselesaikan. Tetapi pada mereka yang mungkin adik-adik yang baru habis belajar, dunia ni masih lagi luas, explore. Bahkan saya katakan isu tentang kerjaya hari ni, kalau kita tak mampu bekerja, kalau tak ada tempat nak bekerja, kita sendiri boleh create kerja kita. Kita boleh create kerja kita. Hari ni setakat tak was, dulu zaman kita nak dengar jutawan susah kan? Susah. Tak banyak. Zaman sekarang budak-budak muda jadi jutawan. Betul. Kerana apa? Kerana media sosial hari ni banyak membuka ruang dan peluang, memudahkan ramai orang untuk berusaha menjadi usahawan dan juga jutawan. Cara online dan sebagainya. Sebab tu pada saya sebenarnya explore lagi. Sebab ini juga akan berkait dengan apa? Personality diri juga. Baik, selepas ni kita akan pergi direct kepada hala tuju. Jadi persoalan kita dah bincang-bincangnya, apa sebenarnya hala tuju terbaik untuk para belia ni. Tapi sebelum tu saya nak sentuh sikit tentang budaya. Bila Ustaz sebut tentang tadi ada orang muda dah jadi jutawan, ada yang dah jadi viral personality dan sebagainya. Jadi ini satu standard yang diletakkan oleh orang-orang tertentu untuk, orang kata sebagai contoh untuk orang muda. Jadi orang kata standard tu pun tinggi. Jadi that's why kebanyakan mereka tak nak ambil jalan lambat bagi mereka. Nak kena belajar, nak kena ini, nak terus kaya. Terus kaya adalah terus rasa duit. Jadi kaya tak jadi buat kerja Grab ni nak tanya. Ada duit ya, tapi kaya tak soalan? Bagi pandangan saya rasa tak kaya pun. Tak kaya. Paling tinggi berapa sebenarnya? Sebab kalau ikutkan paling tinggi lah kan. Kalau zaman PKP tu memang betul tinggi. Okey. Kan? Bermusim contoh, lah. Dia bermusim. Sebab contoh kalau masa zaman PKP tu, rider ni boleh capai pendapatan dia sebulan 5,000 ke atas. Itu maksimum kan? Minimum. Oh, minimum. Minimum. Masa PKP. Tapi zaman sekarang bila dah lepas PKP ni, minimum pendapatan yang boleh dapat kalau kata di Perlis lah, lebih kurang dalam 2,000 ke 3,000. Tanya dia. Okay bang, kerja rider ni masuk ke tak bang? Macam mana bang pendapatan? Pendapatan tak masuk jugalah, tapi boleh lah kalau setakat yang nak buat duit tepi tu boleh lah. Kalau nak buat full time tu kena cari kerja tetap lah. Okay abang buat ni full time ke part time? Full time je. Full time? Full time je. Okay, so macam mana sekarang? Okay ke tak? Cabaran dia apa bang? Tak bahaya atas motor? Cabaran tu banyak kena adap lah. So kalau nak katakan nak buat full time ni kena fikir 2-3 kali juga, tapi kena buat rajin lah. Kalau macam malas-malas better tak payah buat lah. Okay, so kalau abang rasa okay untuk lepas SPM lah abang kan, sama belajar ke ataupun buat full time benda ni? Sebab orang ramai nak buat full time benda ni. Kalau bagi saya lah kan, better sambung belajar. Kalau nak buat rider ni fikir dulu lah masa depan tu kan. So better sambung belajar lah. Alright. Jadi inilah maksudnya orang ambil
that figure. Ya, dia wow, ambil that figure. 5,000 walaupun bermusim dari syarat dia. 2,000 3,000 lebih daripada lepas diploma 1,500. Jadi ustaz rasa macam mana? Ini yang menjadi kejaran utama tu. Yalah, sebab saya nampak gig ekonomi ni sebenarnya dia bukan soal duit ni satu part. Tetapi tarikan utama yang saya nampak lah pada anak muda ni adalah flexibility. Yang kedua adalah independent. Dia tak terikat. Yalah, dia kata aku dah sekolah daripada kecil sampai ke dah sekolah menengah ni kan. Bangun pagi, keluar balik petang kan. Lepas tu buat kerja sekolah, terpaksa kalau tak siap kerja sekolah kena berdiri atas kursi. Contoh lah kan. Jadi dia kata bila dia boleh jadi dia own boss dan income pun tak adalah rendah sangat. Banding dengan kerja, contoh kerja kedai makan, mungkin gajinya 800, 900 kan. So dia kata lebih baik macam itu. Betul. So jadi menyebabkan dia terus tertarik ke situlah. Cumanya persoalan dia, perbincangan dia adalah hala tuju selepas ini lah. Betul. Contoh macam Ustaz sebut tentang kedai makan. Katalah kalau dia ada cita-cita untuk nak buka, nak jadi business owner untuk kedai makan. Dan mungkin benda tu lebih baik untuk dia sebab dia dah belajar in and out dalam bisnes tu. Betul, jadi betul. Yang paling penting sebenarnya hala tuju tu sendiri. Kalau kita tahu hala tuju, apa yang kita buat tu pergi pada impian kita yang utama, itulah yang akan orang kata boleh dijadikan kerjaya, yang boleh yang paling penting macam Ustaz sebut tadi, dia orang kata pendapatan meningkat based on umur, dia menjadi satu kerjaya. Tapi anda jangan ke mana-mana, kita nak sambung lepas ni. Lepas ni kita nak kongsikan apa option-option hala tuju untuk belia-belia dan anak muda, insya-Allah. Baik, selamat kembali ke podcast Borak Kerjaya yang dibawakan khas oleh YEG Academy. Untuk makluman anda, YEG ni sebenarnya dia menawarkan nasihat kepada para belia dan juga menyediakan kursus-kursus seperti yang terus kepada industri seperti haji dan umrah, aviation, nursing yang berkait rapat terus kepada industri. Maksudnya bila anda dah dapatkan sijil, anda terus dapat pekerjaan yang di dalam industri. Boleh kata macam latihan praktikal pun ya, sebab kebanyakannya kalau kita tengok banyak majikan. Kita terus masuk podcast. Banyak majikan. Kalau dia nak ambil pekerjaan, dia bukan lagi nak mengajar. Dia kalau boleh dalam semua yang serba laju ni, semua nak yang macam dah boleh buat kerja, yang dah pandai, tak perlu nak ambil masa nak belajar-belajar. Tapi persoalannya pengalaman tak ada, baru habis belajar susah juga. Jadi tadi kita dah bincangkan dalam sebelum kita berhenti rehat, apa sebenarnya option yang ada untuk para belia. Kalau sekarang ni yang paling jelas lagi nyata, okey, buat Grab. Kalau dulu kerja kat fast food. Sekarang ni apa lagi yang ada? Jadi kita tanya soalan ni dulu agar penonton-penonton dapat manfaat je. Apa lagi option yang ada? Siapa nak jawab dulu? Fazli dulu. Silakan. Fazli atau Fazli? Silakan. So option untuk selepas SPM. Yep. So untuk masa sekarang saya nampak anak muda akan ke arah menjadi rider. Ustaz sebab boleh mendapat pendapatan terus kan, boleh pegang cash, boleh pegang duit, nak beli apa terus saja. Tapi bila dia nak fikir untuk masa depan dia tu, dia rasa macam nanti dululah. Nanti dululah kan. Jadi sebab kalau kata zaman sekarang ni nak belajar, nak sambung belajar, nak kena bayar PTPTN kan, muda-muda pun dah kena hutang kan. Hutang pula bukannya sikit, sampai puluh-puluh ribu kan. Kalau contoh macam kos doktor ke apa kan, sampai beratus ribu. Muda-muda dah hutang, dah tak bayar hutang, kata nak kena blacklist kan. Lepas tu itu kata kerajaan nak mansuh kan, tak mansuh juga kan, kecewa. So jadilah rider. Itu yang saya nampak. Jadi ini boleh kata suara-suara rider pun. Suara-suara rider jugalah. Terima kasih Presiden bawakan suara rider. Ini yang kita nak dengar kan. Kita tak nak dengar bias. Kita nak dengar apa pandangan mereka sampai mereka buat keputusan untuk jadi rider. Jadi nanti kita nak tahu lagi. Sebab kalau nak ambil peluang pekerjaan yang ditawarkan sama ada sektor kerajaan ataupun swasta yang diberikan kan. Dia orang cakap dah tak payah, dah ada kabel, dah ada kroni kan. Itu yang suara anak muda sekarang ni yang bagi tahu kat kita kan. Jadi susahlah kita nak ubah persepsi dia orang tu kan. Diharap media sosial pun asyik nampakkan yang nampak wow saja kan. Dia tak nampak yang benda-benda yang lain di belakang tu. Jadi itulah saya rasa
benda tu macam Ustaz cakap tadi, nak ambil pekerja susah sebenarnya. Tapi pandangan saya lain. Sebab ada yang rider kata, tak payah, tu mesti dah ada kroni tu, saja je buka open interview. Formality. Formality dia macam tu. Jadi kita tak payah api lah. Lagi kroni-kroni daripada pok sampai cucu habis semua satu pejabat. Betul kan? So, saya nak tanya Ustaz Fazli, apa ni Ustaz Fazli? Buka peluang pekerjaan, ambil kroni, apa cerita kan? Tapi saya rasa tak tahulah, mungkin ini pandangan peribadi saya. Sebahagian anak muda yang anak muda yang jadi rider ni kadang-kadang saya rasa sebahagian ni dia tidak ada ketahanan emosi. Kenapa saya kata tak ada ketahanan emosi? Sebahagiannya mungkin manja. Sebab dia nak less stress. Dia nak kerja yang kurang stres. Contoh, nak datang interview, stres. Rejection, stres. Tak terpilih, stres lah. Kan? Pergi interview kerja 3 kali tak dapat, malah aku semua orang tak nampak kroni semua kan. Jadi menyebabkan dia tidak mencuba lagi dan mencari peluang lebih banyak. Sedangkan ialah dalam apa kerja yang kita lakukan ni sebenarnya, kita akan bertemu dengan lebih banyak rejection. Sebenarnya saya bagi contoh, kalau dalam niaga pun, orang niaga ni sebenarnya kegagalan tu jauh lebih banyak daripada kejayaan dia tu. Sebenarnya nak jual, kalau hukum Pareto, nak jual 20 batang pen, kena berdepan dengan 80 rejection. Baru boleh jual. Baru jual 20. Maknanya 80 yang menolak berbanding 20 yang menerima. So di sini adalah ketahanan emosi. Ramai orang, contoh sebagai anak muda tak nak bekerja sebab apa? Takut politik tempat kerja dan sebagainya. Itu juga pada saya adalah menandakan bahawa dia tak bersedia untuk berdepan dengan suasana stres, mungkin ditekan, mungkin rasa dimanipulasi, dipergunakan. Tapi percayalah pada saya, kalau saya punya pendekatan ataupun saya punya pemahaman adalah, kalau you nak sukses, you nak pergi lebih jauh, you nak buat sesuatu yang luar biasa berbanding dengan yang biasa-biasa, maka ini adalah semua proses pembelajaran yang you kena lalu. Itu jawapan yang cantik. Maknanya itu bergantung kepada anak muda yang jelas hala tuju dia. Kalau dia kata okey, saya tak apalah, saya ni, dia, pada saya satu hala tuju, yang kedua adalah nilai pekerjaan. Apa maksud nilai pekerjaan? Ada orang dia tak kisah gaji sikit asalkan hidup dia tenang. Betul. Itu hala tuju dia lah. Nilai kerja, nilai pekerjaan pada diri dia. Ada orang dia tak kisah kerja teruk asalkan gaji banyak. Itu yang sampai tak balik berpisah kan orang kerja oil and gas kan. Pada saya, kalau tanya saya tak boleh kerja oil and gas. Nak kena berpisah dengan isteri sampai 3 bulan, 6 bulan, kita 3 seminggu pun dah huluk. Tak larat boleh dah kata kan. Tapi nak cerita ni, ada orang yang boleh. Sebab apa? Sebab itu adalah nilai pekerjaan dia. Jadi setiap orang dia tak sama. Sebab tu kalau ada orang dia nak kerja tu, bila dia bekerja dia dilihat bijak. Kan? Maknanya dilihat intelek. Jadi kerjanya mungkin sesuai sebagai researcher, kerjanya sesuai sebagai. Jadi pada saya, anak muda dia kena tahu juga sebenarnya apa nilai kerja dia, kemudian kena tahu apa hala tuju kerja dia. Jadi untuk dapatkan hala tuju tu sebenarnya kena tahu diri dia dulu macam mana. Kenal diri. Kenal diri. Itu ilmu kenal diri tu satu topik kita boleh bincang tu, macam mana nak kenal diri. Tapi tentang peluang tu sendiri, sebenarnya macam contoh, ada sebelum ni kita bawakan Amin Idris yang mengkongsikan macam peluang tu pun dia depend kepada mata yang scan. Contoh kalau peluang depan mata pun, tapi kalau kita tak nampak, kita tak boleh able nak scan dia tu, kita tak nampak juga peluang tu. Jadi tentang peluang pekerjaan di mata you guys lah, dua Fazli di sini, macam sebenarnya ada banyak ke, sikit ke, ataupun cuma orang kata talent tu sendiri yang tak nampak ke, atau macam mana? Tak tahu lah, bagi pandangan saya kan, saya tengok yang isu ayat klise yang sekarang ni digunakan, rezeki Allah itu luas. Okey. Kan? Rezeki Allah itu luas. So tak jadi rider pun boleh jadi benda lain. Tapi kalau situasinya berada di negeri Perlis, yang bukannya negeri industri, kan, yang hanya negeri sebagai negeri orang cakap pertanian semata-mata, ada sawah padi, harum manis, ikut musim kan. Jadi kalau dia tak jadi rider tu, rezeki Allah tu luas. Kalau dia berhenti hari ni, adakah dia boleh dapat kerja yang sama taraf dengan kerja rider dia tu kan, contoh 2-3 ribu kan. Itu yang kita pun nak tolong, nak bantu pun susah juga kan. Jadi sekarang ni apa yang dia kerja je lah dulu. Tapi apa yang ada peluang yang saya maklumkan kat dia orang, teruskan supaya jangka masa hadapan ada simpanan, boleh survive untuk jangka masa yang panjang.
Macam sebut tentang hala tuju, saya ada juga pendapat yang kata untuk belia nak jumpa hala tuju kena buat dulu. Dia buat dulu, baru dia tahu dia suka ke tak suka, and then from there baru dia carry on. Okay. Pertama dia ada beberapa yang berkaitan dengan hala tuju kerjaya lah. Pertama memang antara benda yang paling penting kena kenal diri. Kita kena tahu apa yang kesukaan kita, personality kita. Saya sendiri dulu, kenapa saya memilih jadi kaunselor? Sedangkan result saya teruk untuk biasa dulu kan. Sebab saya jawab satu ujian namanya SDS, Self Directed Search. Dalam ujian tersebut saya tengok, oh karakter saya adalah orang sosial. Jadi bila orang sosial ni adalah, saya ni suka bekerja dengan manusia. Jadi bila saya ambil bidang kaunseling, rupanya automatik walaupun belajar tu biasa je. Dah sibuk dengan aktif kan, dengan menasyid lagi masa tu. Result saya tiba-tiba cemerlang. Walaupun masa kita terhad cemerlang. Sebab apa? Rupanya dia kena dengan bidang minat kita. Kita nak tahu bidang minat kita macam ni. Kita buat sesuatu tak sedar masa berlalu, minat. Itulah minat. Itulah minat. Okay. Kita asyik dalam tu. Kan ada orang duk main game kan. Main game ni asyik. Kan? Sebab apa? Dia fokus kat situ kan. Dia fokus, dia involve emosi semua dalam tu kan. Jadi itu pertama lah, maknanya kena kenal diri, kena tahu apa bidang dia. Yang kedua adalah kena tengok peluang yang ada dalam industri. Kena faham industri, revolusi industri. Kan sekarang ni. Kena faham tentang market yang sedia ada sekarang. Dan yang ketiga, barulah kita kena dapatkan maklumat tu dengan lebih jelas. Kalau pada saya kalau contohlah. Sebab saya selalu bila kalau buat program sekolah, saya akan tanya apa yang anda nak jadi, siapa anda 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Jangan tangguh, fikir sekarang. Sebab kalau anda tak fikir sekarang, anda keluar nanti anda takkan langsung fikir. Kan? So sama ni penonton kita ni kan, fikir sekarang, siapa anda 10 tahun akan datang. So tanya soalan tu upfront pada diri sendiri. Pada diri sendiri. Dan go deeper dengan soalan. Okey, saya nak jadi apa 10 tahun akan datang? Siapa yang saya nak dikenali sebagai apa? Bila bercakap pasal gaji kan, saya sekarang ni saya kata hala tuju kerjaya ni bukan saja kerjaya. Saya nak tukar perkataan kepada hala tuju kepakaran. Apa kepakaran yang anda nak bina? Bermula daripada sekarang. Kan? Sebab semakin tinggi kepakaran, semakin mahal bayaran. Kalau nak cakap segi duit dah. Semakin tinggi kepakaran, semakin mahal bayaran. Itu dalam semua industri. Dalam semua industri. Kan contoh. Kalau jadi penceramah lah, ceramah motivasi. Kan kalau tak dikenali mungkin orang bayar 300 sejam. Betul. Kan? Kalau government punya rate 150 degree, master 200. Lepas tu 300 kalau PhD. Itu government sector. Kalau jadi contoh macam Amin Idris kan, motivator macam saya apa semua di luar sana kan, semakin dikenali semakin mahal. Kan sejam ada orang sanggup bayar, mula-mula mungkin orang sanggup bayar 500, lepas tu ada orang sanggup bayar 1000 sejam, ada orang sanggup bayar sampai 2000 sejam. Sekarang kalau macam contoh jadi ustaz-ustaz yang ini kan, kadang-kadang satu program tu dia bayar 5000. Kan satu program, kalau ada 5 program, 10 program. Nak ceritanya kepakaran. Semakin pakar kita, semakin sanggup orang bayar mahal kerana kepakaran kita. Berbanding dengan jadi rider, maaf saya sebut, rider sesiapa saja boleh jadi rider. Anda akan berdepan dengan persaingan yang unlimited sebab semua orang boleh jadi rider. Melainkan yang tak ada kaki apa semua, itulah itu cerita lain lah kan. Berbandingkan tenaga pakar, semakin pakar semakin sikit persaingan, semakin mahal nilai dia. Baik, kita nak masuk ke arah profesional pula. Okey, pakar tu satu hal. Pakar tu boleh juga jadi pakar dalam gaming, pakar dalam ni. Tapi kalau kita nak selitkan, kita nak bagi kesinambungan dalam orang kata profesional punya work. Contoh sebagai doktor, sebagai nurse, sebagai pilot dan sebagainya. Ataupun kerjaya jangka panjang. Untuk belia-belia ni nak ceburi, apa sebenarnya orang kata pencetus untuk diorang nak mula? Macam tuan kata tadi betul, nanti nak kena ambil loan, nanti berhutang dan sebagainya. Apa macam contoh rider-rider, apa faktor untuk diorang nak kejar kerjaya? Kalau sebagai belia-belia muda bukan senang pun nak kejar kerjaya profesional ni. Dari segi anak muda sekarang ni kan, jadi kalau nak kan ke arah profesional tu, dia kena mula daripada sekolah yang saya nampak lah. Kalau kata dia contoh sekarang zaman dulu yang saya punya kemahiran hidup kan, kalau kata dia minat dia bahagian elektronik, so dia terus pergi ke arah sekarang ni dipanggil TVET kan, dia terus pergi ke TVET, so dia boleh meningkatkan kepakaran dia ke situ, kemudian
dalam masa yang sama dia masih lagi boleh menjadi rider. So kat situ dia dapat dua manfaat. Dia boleh dapat ilmu untuk tingkatkan masa hadapan dia. Di samping itu dia boleh jadi rider juga. Jadi macam contoh rider secondary ya. Rider tu jadi secondary. Dia jangan tumpukan rider tu sebagai keutamaan. Sekarang ni anak muda utamakan rider tu dulu. Pelajaran tu duduk nombor 2. Itu yang kita nampak. Kita tak boleh amalkan benda tu. Kita kena tukar persepsi anak muda sekarang ni supaya dia pergi ke arah TVET ke universiti ke mana-mana kan. Supaya sebab kalau kata di Grab kita tak ada jadual. Jadi kita boleh on off Grab tu bila-bila masa kita nak. Jadi macam contoh nak belajar tentang contoh disiplin apa semua ni susah sikit lah nak dapat dalam dunia Grab yang begitu fleksibel. Jadi macam Ustaz pula macam mana? Apa yang nak menarik minat mereka yang sekarang ni dah berduit, yang dah bekerja dan sebagainya, macam mana? Okey, pertama menarik minat, yang kedua adalah situasi dan keadaan semasa. Maksud saya macam ni, mungkin ada sebahagian di kalangan rider sewaktu bujang ni okey lah, tapi bila dah kahwin dia dah rasa dah beban kewangan, dia dah rasa dah cabaran kesihatan, kan, dia rasa dah nak membesarkan anak, perlukan masa dan sebagainya apa semua kan. So di sini sebenarnya mungkin akan sebahagian, kalau yang cepat bertindak, mungkin akan terus membina sesuatu di samping menjadi rider lah. Maknanya contoh mungkin sambung belajar, bina kepakaran dan lain kan. Daripada situ mungkin dia akan explore lagi lah. Maknanya pada yang ada kesedaran because of suasana dan situasi. Jadi yang itu, tapi sebahagian orang mungkin dah terlambat lah. Betul kan. Okey. Yang kedua, apakah yang menarik anak muda ni untuk teroka? Pada saya kita kena ketengahkan influencer ataupun mereka yang berjaya selepas menjadi rider. Maknanya dulu rider, tapi sekarang siapa dia sekarang? Ya, betul. Apa keadaan dia sekarang? Yang ini kita kena ketengahkan. Sebab kita nak cerita bahawa ruang masih banyak di luar sana untuk sesiapa saja membina kepakaran masing-masing. Kan? Sebab bila tadi kita bincang pasal profesional, kita bincang pasal kepakaran. Nak tahu orang tu profesional atau tidak, dia ada sijil lah. Itu bukti dia. Itu bukti dia. Mana nak ada sijil, kena masuk kena masuk kursus, kena ambil kelas, kena ambil program, dan kena ada pengalaman. Masa di situ nilai dia akan bertambah dari masa ke semasa. Tapi syarat dia kena mula dululah, kena mula dengan sesuatu lah. Kalau dia tak mula, tak nampak hasil dia tu. Okey, jadi dapatan yang saya dapat adalah macam sebut tentang kerja tu lebih bagus untuk sebagai secondary. Tapi macam primary tetap untuk mengejar sijil, mengejar kerjaya, profesional, TVET. Tapi bila dia sebut sijil ni, adik akan cakap macam ni, jangan beriman dengan sijil lah. Apalah dah. Sijil bukan segalanya, betul, sijil bukan segalanya, tapi paling tidak dia adalah bukti bahawa kita pernah melalui kursus ini, kita pernah mengikuti pengajian formal berkenaan dengan bidang ini, dan kita pernah ada pengalaman dalam mempelajari selok-belok tentang inilah secara formal. Tapi isu seterusnya adalah peningkatan kepakaran melalui pengalaman kerja lah. Jadi dua tu, sijil is one thing, tapi kepakaran, kehandalan tu itu experience pula. Pada saya contohan, bila kita bincang tentang rider dan juga kerja profesional kan. Okay, katakan kerja di rider berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun kita bekerja sebagai katakanlah mekanik. Selepas 5 tahun agak-agak boleh buka bengkel sendiri tak? Kalau dia itu wawasan dia. Maknanya kalau orang yang ada dia macam ni tau, orang yang ada vision. Contoh, walaupun dia bekerja dengan gaji RM500, tetapi vision dia adalah nak buka bengkel dia sendiri. RM500 itu sangat bermakna untuk dia. Sebab apa? Sebab RM500 itu hanya gaji dia dapat, tetapi pengalaman dia tu, itu yang value sebenar. Sebab apa? Nak kenal supplier, mana nak ambil barang ni, pengurusan bengkel pula macam mana. Maknanya 5 tahun kemudian memang dia boleh buka bengkel. Boleh buka. Ada pengalaman. Tapi itu untuk orang yang fokus lah kan. Dia memang dia tahu apa dia nak. Saya nampak benda ni isunya adalah sedar dan jelas di peringkat awal. Sedar dan jelas peringkat awal apa yang dia nak, hala tuju dia. Maknanya walaupun jadi rider 5 tahun, tetapi dia sedar hala tuju kerjaya dia kat mana.
5 tahun tu akan jadi 5 tahun yang sangat bermakna walaupun sebagai rider. Sebab dia tahu duit dia tadi dia tak habiskan, tak beli iPhone, tapi bayar untuk CJ seterusnya, bayar untuk education seterusnya. Jadi macam hala tuju tuan, macam mana sebagai seorang Grab? Orang kata bukan saja dapat mengendalikan ramai orang, Ya, betul. dapat berada di lapangan. Jadi melalui experience yang tuan ada ni, boleh dikembangkan lagi tak ke dunia profession lain, industri lain ataupun kita dari segi rider Grab ni kan, saya selalu tanya kat dia orang, sampai bila nak jadi rider kan. So kalau kata dia sebenarnya seorang rider tu dia kena ada cita-cita, aku nak jadi macam toke Grab juga. Aku nak buat aplikasi sendiri. Yang itu yang kita nak motivate dia orang kan. Supaya dia cukup, sebab contoh sekarang ni ada company baru yang panggil Misi Rakyat tu kan. So dia mencipta satu aplikasi baru untuk digunakan pada rider-rider yang lain. So sampai bila tahap, sebab saya pun dulu saya jadi pengguna Grab. Sampai bila aku nak jadi pengguna Grab kan. Saya cuba juga try jadi rider. Itu kira upgrade. Saya dah upgrade sikit kan. Lepas tu saya cakap sampai sekarang ni, sampai bila aku nak jadi rider kan. Aku rasa nak jadi macam nak jadi CEO, nak jadi CEO satu company lain untuk kita ada rider-rider di bawah kita kan. Itu kena ada hala tuju macam tu. Paling tidak buka restoran, buka supply kat Grab hantar. Dan hari ni Tuan Fazli juga mengendalikan berapa 60 rider. Berapa ramai rider di Perlis? Rider di Perlis ada 300. Ada mengendalikan 300 rider mewakili Grab. Itu dari segi pengalaman tu sendiri pun mahal tu. Nak handle 300 orang, 300 PL dan sebagainya. Jadi kalau satu hari kita tengok ada app yang terbaru kan, Fazli, Fazil and Friends, jangan terkejutlah tuan-tuan dan puan-puan lah. Seseorang yang walaupun buat kerja rider ataupun buat kerja Grab, tapi wawasan tu yang menentukan perbezaan antara individu ni dan individu ni. Jadi selepas ni Ustaz, kita nak bincang lagi tentang macam mana nak dapat wawasan tu dalam kehidupan, lagi-lagi bila muda. Kita kekurangan experience, kita pun tak baru habis sekolah, dan kita juga nak menimbulkan persoalan, adakah sistem persekolahan yang kita lalui ni cukup membantu belia-belia untuk dapat mengenal tuju, atau sekadar mengajar subjek-subjek di sekolah saja. Jadi jangan ke mana-mana. Podcast YEG Borak Kerja akan kembali selepas ini. Baik, selamat kembali ke Borak Kerjaya, yang mana kita kongsikan kepada anda apa pilihan-pilihan yang anda ada selepas tamat daripada zaman persekolahan. Dari segi kerjaya mana yang patut pergi, apa hala tuju, bagaimana kaedahnya. Anda dengar podcast Borak Kerjaya ni, kongsikan kepada ibu-ibu, bapa-bapa di luar sana, kawan-kawan sebaya yang masih belum ada kerja, tengok Borak Kerjaya ni, insya-Allah anda dapat jalan yang jelas ke mana hala tuju kerjaya hidup anda, insya-Allah. Baik, bersama kita Ustaz Fazli Aziz, motivator dan juga mewakili Presiden Grab bahagian utara, Muhammad Fazli juga. Jadi dua Fazli bersama kita. Kita teruskan lagi perbincangan pada kali ini. Tadi kita berhenti takat sistem persekolahan, khususnya sekolah rendah, sekolah menengah, tak berapa push sangat pelajar-pelajarnya untuk betul-betul memilih kerjaya profesional. Dia lebih kepada di mata masyarakat lah, lebih kepada mengajar benda-benda basic seperti English, matematik dan sebagainya. Jadi habis sekolah SPM tak nampak lagi jalan tu macam mana. Jadi kalau tanya saya tak bersetuju bila Wasiri sebut pihak sekolah hanya mengajar tentang subjek-subjek penting akademik saja. Sebab memang setiap sekolah dia ada kaunselor. Dan kalau saya sendiri pun kaunselor sekolah. Maknanya kita belajar tentang kaunseling kerjaya untuk pelajar-pelajar. Dan sebenarnya memang saya pernah dilantik, pernah sekali tahun ni lah. Tahun ni saya jadi dilantik di satu program tu, Selangkah Universiti sebagai ikon. Selangkah Universiti. Usaha ni dilakukan sebab apa? Sebab sebahagian guru-guru risau di mana sebahagian pelajar-pelajar ni memfokuskan tentang ni lah. Nak jadi gig ekonomi ni lah, nak jadi rider, nak jadi YouTuber, nak jadi ni kan. Cuma sekarang ni yalah, kita kena faham kapasiti cikgu dengan murid yang begitu ramai. So di sini ada kekangan lah. Tapi kalau pelajar yang datang jumpa rujuk kaunselor, rujuk ni, memang kita akan bantu dia untuk menentukan hala tuju kerjaya. Cuma saya rasa isunya sekarang ni adalah peringkat sekolah mungkin kita dah cuba bantu pelajar ada kesedaran kendiri, teroka tentang hala tuju kerjaya. Cuma isunya adalah penglibatan industri.
Sebab pada saya kalau industri ni terlibat ada kerjasama dengan pihak sekolah, kita dapat beri pendedahan lebih awal. Kan? Saya bagi seronok. Kita dulu seronok nak jadi doktor ni sebab apa? Sebab sebahagian sekolah mungkin dia bawa pelajar-pelajar ni masuk hospital. Dia tengok kan. Ataupun bawa pergi ke bengkel. Okey, dia ada lawatan kerjaya. Pendedahan-pendedahan sebegini sebenarnya yang akan membuka mata pelajar-pelajar ni untuk melihat, weh, best kerjaya ni bagus . Dan saya rasa perlu juga pihak sekolah ni untuk menjemput mereka yang sukses dalam industri. Untuk bersama-sama di sekolah datang kan, bagi pendedahan, apa istilah dia, career day punya aktiviti kan. So dengan adanya pelibatan industri, pelajar ni akan dapat maklumat yang jelas dan tepat, yang potensi sejauh mana kerjaya-kerjaya ini yang dia boleh teroka lagi. Dan kalau berminat, macam mana nak cari maklumat lebih lanjut. Ya, daripada orang industri sendiri. Betul. Jadi itu jawapan yang paling tepat sekali yang saya pernah dapat. Saya saja je bagi soalan macam tu. Jadi sebenarnya bukan salah cikgu. Betul poin tadi, ramai student yang perlu dikater. Jadi sebenarnya kekurangan pemain industri. Satu lagi adalah ibu bapa juga. Peranan ibu bapa. Sebab kalau ibu bapa, sebagai ibu bapa, dia hantar anak sekolah, dia biar. Dia tengok anak result dapat berapa, dia biar. Sedangkan peringkat awal lagi dia kena tanya awak. Contohnya di peringkat awal ni dah kena tanya nak jadi apa semua sebelum periksa lagi. Supaya dia jelas. Contoh, anak tu berminat terhadap contoh bidang-bidang tertentu, bidang muzik contoh. Anak nak masuk kelas piano, bagi lah. Support daripada parent, pendedahan daripada parent juga main peranan. Jadi kena pasti tu datang daripada parent. Kena pasti datang daripada parent. Dan parent kena bekerjasama dengan guru untuk teroka bidang-bidang anak-anak lah. Tapi saya yakinlah tak semua orang ada peluang-peluang sebegitu. Tapi paling tidak kalau anda ada berpeluang, teroka dengan anak-anak apa hala tuju kerjaya. Risau kalau anak tak tahu nak jadi apa. Baik. Jadi peranan ibu bapa tu itu satu poin yang penting juga. Tapi sekarang ni kalau kita tengok dengan ekonomi yang tak menentu, kebanyakannya ibu dan bapa kena kerja. Kalau dulu boleh lagi ibu suri rumah ke apa kan. Sekarang ni bagi saya lah sendiri yang melalui pun susah kalau salah seorang tak bekerja. Jadi nak senang apa? Jadi rider lah Masyu. Terus je tak payah nak audition, tak payah nak apa, jadi rider lah Masyu. Jadi tuan rasa macam mana? Masyu lah sangat kan. Kalau nak rasa masyu, mai jadi rider tengok masyu tak masyu kan. Sebab apa pandangan saya kan? Hujan, panas, ribut, banjir, semua kami kena redah. Itulah nilai yang kami dapat. Tapi kalau kita kerja di sektor perkilangan ataupun sektor kerajaan, duduk dalam aircon, cukup 8 jam balik. Tapi duduk dengan industri gig, Grab ke Panda ke apa, memang masyuk. Tapi hujan, panas, banjir, semua kami kena redah. Even tanah runtuh pun kadang-kadang pergi hantar. Sebab orang nak order kan, tetap kena pergi hantar kan. Jadi memang nampak masyuk kan. Cuba try rasa dulu kan. Nak tahu masyuk tak masyuk kan. Tahan tak tahan. Kerja daripada pagi sampai tengah malam, baru boleh kita masyuk. Tapi orang cakap badan lunyai tu tak kira lagi kalau kata duduk di contoh di Lembah Kelang. Rider 10,000. Order demand 10,000 juga. Habis yang ni bangau lah, kena sidai lagi lah kan. Jadi itu situasi-situasi yang memang rider kena alami setiap hari. Tu tak kira customer marah. Customer marah. Tak kira vendor pun marah. Bergaduh dengan vendor pula. Bergaduh dengan vendor pula. Tu tak kira tu customer suruh hantar tingkat 18 ke, naik tangga lift rosak. Kan? Jadi masuk bersyarat. Masuk bersyarat boleh hadap kena tahan kena maki. Customer tahan kena maki ni, boleh tahan hujan, badan kebal, tu semua syarat-syarat dia lah. Syarat-syarat yang tapi orang nampak masuk. Asalkan masuk kan. Sebab selalunya sebab orang tunjuk angka saja. Kan? 5,000, 4,000 kan, 2,000. Nampak angka je tapi tak tahu di belakang tabir, tak tahu macam mana kerja tu. Bila saya berada di dalam industri gig ni, saya tahu teruk betul nak masuk macam ni kan. Memang teruk. Tapi dalam bidang profesional, kalau nak dapat kata 5,000 tu tak adalah sesusah sebegitu, betul-betul kena pulun. Tapi saya nak Ustaz ulas sikit tentang komen daripada pakcik saya dulu, kecil-kecil dulu dia bagi tahu saya. Wasiril, saya kecil lagi, masa 7 tahun dia bagi tahu saya ni, kat dalam dunia ni ada 2 cara je nak buat duit. Okey. Satu adalah guna khudrat, satu adalah guna otak.
Kau yang mana satu? Saya 7 tahun. Saya macam Hebat betul soalan ni. hebat betul soalan. Tapi benda tu stick dengan saya. Yang mana saya fikir kalau kudrat tu mungkin seperti tuan sebut tadi lah. Betul-betul ada tenaga, ada ni tak pandai pun tak apa, asal boleh pulun. Tapi satu lagi betul-betul mental stress apa semua dia ke arah mental. Jadi Ustaz rasa macam mana dengan nasihat tu? Dia kalau kita buat satu segitiga, yang paling ramai ni bermula dengan kudrat lah. Okey. Tetapi yang paling atas adalah bermula dengan Pemikiran lah. Kita bagi contoh macam ni. Kita nak bina sebuah rumah. Dan kita ada arkitek, kita ada engineer, kita ada buruh. Ini simple lah. Agak-agak yang mana yang paling banyak income dalam menyiapkan sebuah rumah? Arkitek kan? Ataupun company developer lah kan. Yang paling atas Yang paling atas ni company developer lah. Maknanya yang merancang siapa? Company lah. Yang merancang, arkitek, yang melukis. Tapi yang membinanya siapa? Buruh. Tapi kerja yang sangat penat memenatkan fizikal dah buruh. Kan? Tapi yang kalau kita kata tak adil lah, yang patutnya buruh bayar paling mahal kan, sebab dia kerja kudrat dia. Tapi tak, rupanya mereka yang merancang ni, mereka yang dapatkan projek inilah yang dibayar paling mahal. Sebab apa? Semakin susah kerja ni, semakin banyak pemikiran yang perlu diguna. Sebab tu semakin kerja yang menggunakan otak ni sebenarnya kerja yang semakin kurang orang boleh buat. Sebab tu saya kata pakar, semakin pakar kita semakin kurang saingan. Kan? Sebab kepakaran kita tu tidak akan ada orang yang sama kepakaran dengan kita. Maksud saya, kalau macam contoh kudrat, semua ada kudrat, semua boleh buat. Tapi kepakaran tertentu, macam contoh, walaupun saya dengan Wasiril dua pengacara, tapi bidang kita berbeza. Betul. Kan? Wasiril ada kelebihan Wasiril, maka orang sanggup bayar Wasiril untuk kelebihan tersebut. Kan? Tapi orang tak sanggup bayar saya untuk kelebihan Wasiril. So dia personalize. So sama juga ada kepakaran saya yang orang sanggup bayar saya, tak sanggup bayar Wasiril. Kan? Disebabkan apa? Sebab kepakaran masing-masing. Dan kepakaran ni dibina ambil masa. Dia perlukan masa dan dia perlu diketahui. Cuma benda nak ambil masa. Cuma dalam keadaan nak ambil masa tu, sanggup tak kita bertahan dalam keadaan mungkin orang tak bayar ke, mungkin bayar sikit ke kan, sehinggalah nama kita benar-benar betul-betul dikenali dalam industri. Jadi itu sebenarnya ketahanan mental kena kuat lah. Ketahanan emosi, ketahanan mental, menangguh kehendak diri. Delay gratification. Baik. Itu maksudnya kalau dalam kata lain sebenarnya itu nasihat yang baik lah. Sebab saya dulu seolah-olah saya ada dua pilihan tu. Sama ada nak ambil ni atau ni. Jadi saya pilih kalau boleh biar pakai otak, kerja dalam aircon. Itu yang saya plan lah. Betul. Jadi kita juga memandangkan penonton-penonton kita di kalangan ibu bapa dan juga anak-anak belia-belia muda. Jadi katalah Ustaz ataupun Tuan Fazli boleh patah balik masa, boleh kembali menjadi belia muda. Apa yang tuan nak buat differently yang macam yang sejajar dengan zaman sekarang ni? Saya akan, kalau dapat patah balik masa, saya rasa saya nak buat apa saya buat sekarang ni lebih awal. Iaitu saya terlibat dengan e-commerce sekarang. Saya bangunkan platform saya sendiri macam Shopee dan Lazada. Dan dengan banyak kelebihan berbanding dengan platform sedia ada lah. Dan kalaulah dapat diputar masa, saya rasa benda ni saya buat lebih awal agar ianya akan menjadi platform yang paling utama. Kalau dapat diputarkan masa lah. Maknanya sebenarnya kalau bila Wasiril tanya soalan sebegini, membina kepakaran perlukan pengalaman, perlukan masa. Jadi kalau dapat diputar masa dalam keadaan sekarang, saya rasa saya akan dapat buat apa yang saya buat sekarang jauh lebih baik, bermula dengan lebih awal. Jadi tuan pakarkan diri dalam bidang e-commerce sebagai contoh daripada awal lagi. So, kalau sampai ini dah terlambat ni. Dah terlambat lagi. Ini dah terlambat je lah sebab dah banyak yang lain-lain ada kan. Persaingan dah banyak. Tapi sebenarnya bila cakap pasal gig ekonomi, saya seronok bila contoh Fazli ada di sini. Walaupun sebagai seorang rider, tapi pada masa yang sama membangunkan komuniti. Maknanya dia tidak hanya sekadar jadi rider, tetapi membangunkan komuniti, dan daripada komuniti ini sendiri pun banyak benda yang boleh dibuat. Kadang-kadang boleh dijana pendapatan di luar di luar rangkaian sistem yang ada pun sebenarnya.
Sebab tu kita bawakan Fazli ni memang bukan sekadar rider tapi rider legend. Sebab apa? Dia punya growth tu anda seperti kita tonjolkan kepada anda bukan sekadar rider. Dulu sebagai pengguna, lepas tu rider, kini dah mengawal satu community di bahagian utara. Lepas ni tak tahu ada app yang tersendiri. Sebab kita nampak dia punya progressive growth, dan sebab tu kita bawakan terbangkan khas daripada Perlis sebab nak menjadi contoh. Rider bukan sekadar bawa rider, tapi rider ada peningkatan dia tu. Sikit-sikit tapi ada. Jadi macam kalau tuan macam mana boleh patah balik masa kan? Tak tahu jadi presiden lebih awal ke apa. Mungkin lah saya pun sama kan macam doktor cakap, ustaz cakap tadi kan. Mungkin saya boleh jadi owner Grab yang terawal sebab kan kalau kata kita memang dah minat ke arah situ kan. Sebab memang saya daripada awal lagi pembelian online ni memang saya daripada dulu. Memang saya dah minat dulu kan, minat beli online sebab saya malas. Bukan kita ni malas nak pergi beli barang tu, tapi saya fikir kita kongsi rezeki bersama. Sebab saya beli barang dan rider tu pun dapat gaji. Kan, dapat commission bagi dia kan. Jadi itu bila saya fikir macam tu, kalau kata dikembalikan ke belakang, saya nak jadi CEO company lah untuk mengawal anak-anak muda ni. Tapi dari masa yang sama kita buka peluang pekerjaan dan juga kita bagi sistem pendidikan yang lebih kepada mereka. Supaya kita tak ada orang cakap nak bawa rider-rider yang muda ni, yang belia-belia ni terus hanyut sebagai rider semata-mata. Kan? Jadi kita nak bentukkan dia orang boleh supaya, sebab kita punya sistem dalam Grab wajib buat program sebulan sekali. Sebulan sekali. So kita berjumpa dengan rider-rider, apa masalah, apa yang berlaku antara rider dengan vendor, dengan customer. So kita ambil feedback tu untuk kita buat penambahbaikan. Kan? Jadi kat situ kalau kata awal lagi kita boleh ni, mungkin insyaAllah lah. Itu bukan skill sebagai seorang rider tu. Itu dah masuk pada management skill. Dah level lain. Sebab tu kita bawakan kedua-dua Fazli di sini. Dua-dua memang legit dalam masing-masing punya credibility. Itu dia tadi awal-awal, kalau katalah boleh kembali balik masa. Sebab apa kita tanya soalan tu sebenarnya nak berikan gambaran kepada mereka yang belum lagi mula mengejar. Jadi bagi orang-orang yang hebat, ini akan jadi kejaran mereka. Tapi untuk anda adalah titik permulaan. Okey, ada satu kata-kata yang juga berlegar di bibit-bibit mulut belia yang kata, buat apa nak habis belajar? Kalau kita tengok yang hebat-hebat, ini lagi hebat international, Bill Gates. Kita tengok Henry Ford, diorang tak habis pun belajar. Jadi macam, tapi menjadi antara yang paling kaya di dunia. Jadi ini level international punya pemikiran. Jadi apa pandangan Ustaz Fazli dengan kenyataan-kenyataan seperti ini dikeluarkan oleh belia kita? Okey, saya ingat mungkin belia-belia yang ambil kenyataan-kenyataan dia tak melihat secara keseluruhan. Pertama, saya nak sebut macam ni lah. Berapa ramai yang tak habis belajar, maaf saya sebut, dekat universiti yang jadi macam Bill Gates? Tak boleh nak rekod. Yang kita tahu Bill Gates kan. Maknanya dari segi portion ataupun kita kata siapa yang lebih ramai yang tak habis, tak berjaya berbanding dengan tak habis dalam keadaan dia menjadi orang yang begitu outstanding macam Bill Gates lah. Kan? Tapi pada saya isunya bukan tentang result, tapi isu adalah tentang sikap dan attitude. Sebab dia macam ni. Contoh orang sebut tentang Henry Ford dan sebagainya kan. Saya tahu antara kata-kata Henry Ford yang sangat menarik adalah dia kata, aku memang tak pandai, tapi aku ambil orang pandai yang bekerja dengan aku. Tapi nak ambil orang pandai yang bekerja dengan aku tu, kena bayar gaji yang mahal tu, maknanya kau sendiri kena ada kemampuan. Maknanya kalau kau sendiri tidak memulakan sesuatu, mana mungkin orang nak bekerja dengan kau? Itu satu soalan lah. Jadi sebenarnya dalam bahasa yang mudah pada saya, isunya pada tahap tertentu, degree bukan penentu segalanya, tetapi berusaha mengejar degree adalah satu proses untuk membentuk sikap, kesungguhan dan komitmen. Dengan adakan degree itu sendiri. Sebenarnya. Sebab tu kalau tanya saya tentang degree, bila kita ambil degree ke ambil sambung belajar ni kan, isunya bukan tentang sijil tu semata-mata, tak. Tapi proses
life learning yang kita belajar sewaktu kita nak siapkan tugasan, kita communicate dengan orang, kita bersosial dengan orang, kita ada assignment, disiplin diri untuk nak siapkan tugasan. Dan bila orang tak habis belajar, ada orang yang tak habis belajar bukan kerana dia tak pandai, tetapi dia rasa dia ada benda yang lebih fokus yang dia nak kejar dengan segera. Maka dia abaikan degree. Tapi ada orang tak habis belajar kenapa? Kerana memang masalah sikap. Kuliah tak masuk, kelas ponting. So jangan ambil sama rata semua tak habis belajar tu sebagai satu benda yang baik. Tidak. Sebab isu adalah isu sikap. Sebab tu kalau pada saya contoh ada di luar sana yang tak habis belajar tapi berjaya. Kerana apa? Kerana sikap, komitmen dan kesungguhan dia dalam mengejar sesuatu. Jangan kata orang lain, saya sendiri tak habis master. Saya pecah kontrak. Sepatutnya saya bekerja dengan UPM sebagai tutor psikologi. Saya ambil beasiswa dan saya pecah kontrak. Kenapa saya pecah kontrak? Pada masa itu adalah saya membangunkan kumpulan nasyid UNIC. Kalau saya keluar masa itu, kumpulan nasyid akan runtuh. Sebab apa? Bazli pergi sambung mengaji dekat Mesir, Fitri dah keluar, tinggal bukan tinggal saya dengan Fitri. Kalau saya keluar tinggal Fitri seorang-seorang, habis lagi. So saya berkorban kat situ. Dan dengan saya berkorban di situ, di sini saya sekarang. Kalau saya tak ambil jalan tu, saya tak akan berada di sini sekarang. Jadi adakah tuan menyesal dengan tindakan tu? Saya tidak pernah menyesal, bahkan saya rasa inilah aturan Allah yang terbaik. Alhamdulillah. Tapi nak ceritanya, laluan tu dah lalulah. Dah lalu, dah buat pilihan dan hari ini tuan berada di sini bersama kita berkongsikan. Jadi sebenarnya bagi saya itu antara pilihan yang paling tepat. Sebab macam mana pun kebanyakan yang saya tanya orang berjaya kan, ataupun kita dengar di luar yang tanya, kalau boleh patah balik masa apa yang dia nak ubah. Ada yang kebanyakan kata satu apa pun dia tak nak ubah. Sebab proses tu perlu. Proses dia gagal, proses dia ini daripada macam terus berjaya je. Nanti dia tak rasa nikmat, orang kata kesusahan tu. Dia tak rasa susah macam mana dia rasa senang, betul tak? Tapi dalam poin yang sama, kita nak sambung sikit lagi tentang ada degree sebagai contoh. Okey, betul kan kalau saya salah tuan, bagi katalah untuk Grab, untuk rider dan sebagainya, bila dia ada degree ni sebenarnya dia ada plan B. Katalah kalau dia dah betul-betul badan dah melarat dan sebagainya, dengan adanya degree ataupun diploma, at least dia ada laluan option lain untuk masuk dalam mana-mana kerjaya bidang swasta ataupun kerajaan. Tuan rasa macam mana? Bagi pandangan saya, contoh saya selitkan yang Ustaz disebut Bill Gates ya. Kita boleh ambil dia orang tu sebagai idola saja. Sebab kita nak pergi ke arah dia orang tu, kita kena ukur kat badan kita sendiri. Takat mana kita mampu buat. Kan? Kita jangan terus ikut dia orang, tak mau belajar, dia orang pun boleh berjaya, kan? Kita tak boleh. Kita kena ikut kemampuan kita, kan. Kalau kata kita boleh terus pergi, kita terus pergi. Kalau kita tak boleh, kita takat mana yang kita mampu, kan. Macam Ustaz cakap, dia dah pecah kontrak lah apa, kan. Jadi benda-benda tu kita tengok ikut kemampuan diri, kan. Dia orang tu sebagai idola je, aku nak jadi macam dia, jutawan. Tu dah ada satu hala tuju lah tu kat situ. Kita nak jadi jutawan, lama-lama insyaAllah akan jadi jutawan. Jadi bagi rider-rider Grab yang memang di Perlis pun ada degree, ada master, still jadi rider. Bukan apa, sebab masalah peluang pekerjaan yang agak terhad pada masa sekarang, kan? Okey, di Perlis lah. Di Perlis lah, sebab kami memang negeri yang kecil, kan. Dan satu lagi kebarangkalian adalah berada di dalam penduduk di negeri Perlis yang ada degree dan master ni berada di dalam zon yang selesa. Dia tak nak keluar. Kan, dia orang dah duduk di negeri yang aman, damai, tenang. Kan? Perlis dikenali tenang. Tiba-tiba nak pergi kerja dekat KL. Nak kena sewa, fikir, kan. Stress, jam, apa semua, kan. Itu yang pendapat saya, yang orang cakap dia bukan salah ambil kos ke apa, kan, tapi peluang pekerjaan di negeri itu sendiri kurangnya peluang pekerjaan. Tapi insyaAllah lah Perlis mungkin sekarang ni dah masuk industri kilang yang besar-besar, yang dah ada pelabur masuk. InsyaAllah akan datang mungkin lah untuk rider-rider yang mana ada degree, ada master, bolehlah mohon pekerjaan tu. Baik. Jadi orang cakap yang macam saya cakap daripada awal tadi, biarlah sebagai rider ni pilihan yang kedua. Teruskan kerjaya pembelajaran, proses pembelajaran tu sehingga akhir hayat, kan. Orang cakap belajar sehingga akhir hayat, kan. Sehingga akhir hayat, betul.
Baik, terima kasih atas perkongsian itu tadi. Dalam satu part, industri mengatakan macam kekurangan tenaga profesional. Dalam satu part, lambakan orang yang ada degree, master dan sebagainya tapi tak buat kerja yang sepatutnya layak ikut kelayakan mereka. Jadi, di mana kurangnya itu? Jadi anda jangan ke mana-mana. Borak Kerjaya yang dibawakan khas oleh YEG akan kembali selepas ini menjawab kepada soalan itu. Baik, pejam celik kita dah sampai ke blok yang terakhir dalam podcast Borak Kerjaya yang dibawakan khas oleh YEG Academy, sebuah company yang menawarkan khidmat consultation untuk para pelajar mendapatkan hala tuju kehidupan dalam bidang pelajaran dan juga pekerjaan. Dan kita akan terus untuk babak-babak yang akhir ini. Kita ingin banyak dah kita cerita tentang teori, pandangan, orang kata pemikiran. Jadi katalah kalau tuan boleh memberi nasihat secara terus kepada belia, khususnya lepasan SPM, terus kepada mereka. Sekarang ni saya nak tahu apa yang patut saya buat. Saya dah dapat pandangan daripada ibu bapa, daripada kawan, tapi secara profesional tu apa yang terbaik untuk saya? Jadi kita mulakan dengan Ustaz Fazli. Okey. Kalau anda masih lagi berada di sekolah, kembali kepada kaunselor. Rujukkan kaunselor. Sebab kaunselor ada banyak instrumen untuk bantu kenal diri, kenal personality. Jadi dengan kita kenal diri dan kenal personality, kita akan membuat pilihan dengan lebih jelas, dengan lebih baik lah. Dan saya rasa YEG pun mungkin ada khidmat-khidmat consultation yang boleh bantu tu kan. Penting untuk rujuk kaunselor ni, satu dari segi mengenal diri lah, dan yang kedua adalah penglibatan industri. Maknanya kalau kita minat dalam satu bidang contoh, kalau dapat pergi tengok tempat tu, pergi tengok. Kalau dapat duduk, kalau ada saudara mara yang contoh bekerja dalam bidang tersebut, tanyalah. Dapatkan maklumat. Dan kemudian sekarang ni kena explore juga dari segi peluang-peluang pengajian yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut. Sebab yang tu bila kita tahu jelas yang itu, baru kita dapat buat keputusan dengan lebih baik. Kan? Contohlah kalau nak jadi cikgu, berapa gaji cikgu first? Bila habis degree, gaji cikgu berapa Ustaz? Apa kelayakan nak masuk tu jadi cikgu? Apa syarat-syarat? Dapat maklumat-maklumat yang sebegitu sebenarnya sangat bagus kalau kita dapat tahulah, supaya kita lebih jelas. Ataupun kalau kita minat sebagai jadi YouTuber contoh, saya kata tak ada masalah jadi YouTuber, tapi biarlah kita ada contoh yang betul, ikutan yang betul, reference yang betul. Tapi kalau sekadar memang nak dapat like, nak dapat orang kata perhatian, komen yang banyak saja, macam mana? Itu bersifat sementara. Dia seronok lah bila orang tengok, orang follow apa semua kan. Tapi macam mana kita nak jadikan? Sebab macam contoh YouTube, dia ada monetization. Boleh jadikan duit lah. Boleh jadikan duit. Bahkan saya ada kawan-kawan saya sekarang ni yang income dia 100% daripada YouTube. Siap pakai BMW lagi, Apple Fire lagi. Ada dan sangat berjaya. Tapi nak capai level tu, jadi kalau adik-adik dapat jumpa orang-orang sebegini, tanyakan pengalaman dia mereka. So kita akan lebih jelas. Jadi tak salah lah banyak pendapat, khususnya sekolah rendah yang ingin bila besar nak jadi apa. Cikgu tanya dulu nak jadi tentera, doktor, engineer, sekarang nak jadi YouTuber. Sebenarnya tak salah kalau cara dia betul. Tak salah, tapi dengan cara, maksudnya laluan tu dari segi pembinaan kepakaran tu berjalan seiring dengan industri. Dengan industri. Sebab dia ada isu kat sini, contoh isu ni begini. Macam nak jadi YouTuber semua, dia bukan sekali kita buat video tu meletup. Ambil masa. Kadang-kadang bukan mungkin sebulan, mungkin setahun, mungkin bertahun-tahun. So katakan 5 tahun ambil masa nak meletup. 5 tahun tu nak makan apa? Betul. Kan? So di situ perlu ada untuk survival. Sebab tu contoh, saya bagi contoh. Ada di kalangan rider kan yang jadi rider. Untuk survival, betul. Untuk survival, kerjalah sebagai rider. Tetapi pada masa sama binalah sesuatu. Mungkin dia boleh buat channel YouTube rider. Contoh kan, daripada situ buat pengalaman. Kan macam ada abang bomber tu pakai tu kan. So pada saya soal dia adalah tentang kreativiti. Sikap dan kreativiti. Pertama sikap dulu. Sebab konsistensi ni mahal. Kita berada di sini hari ni bukan disebabkan apa yang kita buat sekali-sekala, tak. Tetapi apa yang kita buat secara berterusan dan konsisten, itulah membentuk kita hari ini. Balik kepada cerita tadi, survival tadi. So maknanya kreativiti, konsistensi dan juga kreativiti. Maknanya satu konsisten, yang dua adalah kreatif lah. Maknanya kita mencari peluang dan membuka ruang. Tengok kan, sebab saya pernah jumpa juga rider-rider kan, lepas hantar barang apa semua,
dia ada jual barang dia sendiri juga. Maknanya pada saya itu satu usaha yang sangat kreatif. Saya beli lah. So saya kata ni bagus ni, kreatif. Kan dia cuba menjana pendapatan sebab kerja yang sama tapi nak hasil berkali ganda. So berbalik kepada cerita saya, kalau tanya saya, gig ekonomi adalah satu rahmat sebenarnya. Tetapi dia bukan matlamat utama. Sebab dia adalah ruang dan peluang pada mereka yang mungkin ada keperluan tertentu untuk survive, untuk jana income. Tetapi jangan jadikan satu matlamat jangka masa panjang. Tapi kalau betul nak jadikan matlamat sebagai jangka panjang, anda juga jadi penyedia platform gig ekonomi. Bukan takat tu je. Bukan setakat bekerja, tapi andalah penyedia platform yang terbaru pada masa akan datang. Wow, manis. Saya akan pegang kata-kata tu. Gig ekonomi ni sebenarnya dia nikmat. Tapi dia bukan satu matlamat yang kita nak buat kerja sampai bila-bila. Jadi abang setuju tak dengan kata-kata itu tadi? Memang setuju sangat-sangat dengan kata Ustaz tu. Sebab bagi adik-adik yang masih di peringkat sekolah, jangan jadikan industri gig ni sebagai nombor satu pilihan anda. Okay? Teruskan, kalau kata minat dengan pembelajaran tu, belajar terus. Mohon UPU setakat mana yang adik-adik semua mampu, kan? Supaya menjamin masa depan nanti, kan, sama ada nak bantu keluarga, kan, family sendiri, kan, family mentua. Itu yang paling penting sekali. Sebab industri gig ni dia bermusim. Kita tak tahu sama ada 10 tahun akan datang adakah relevan lagi. Sebab sekarang dunia makin lama makin canggih. Contohnya sekarang yang kita tengok, mana tahu 10 tahun yang akan datang yang hantar makanan kita pakai drone. Boleh jadi, kan? Bukannya rider, hantar pakai drone, semua dekat atas udara, hantar kat mana saja, kan? Sebab benda tu boleh di setting oleh company-company yang mampu, ada keuangan, kan. Jadi itu yang kita risau, kan. Sebab kalau kata kita berada di sektor kerajaan, sektor swasta, mungkin dia akan terus sampai ke pencen, kan. Tapi dalam industri gig yang ni kita tak tahu matlamat kita, hala tuju kita yang akan 10 tahun akan datang, 20 tahun yang akan datang. Jadi pada pandangan saya, kalau nak masuk boleh jadi rider. Masih lagi. Kan? Tapi kena fikir panjang. Kena fikir panjang. Sebab bukannya masuk tu duduk dalam aircon. Itu yang hidden dia lah, yang tersembunyi yang tu lah. Tersembunyi tu. Orang yang tak tahu itu je. Jadi saya nasihatkan adik-adik, belia-belia yang berada di luar sana, kalau boleh janganlah ambil kerja sebagai rider ni sebagai pilihan utama. Sebab kita tak tahu jangka masa yang panjang. Baik, tadi saya suka bila tuan sebut kalau nak jadi masyuk, jadilah rider. Tapi ini hujung-hujung lah punya topik yang mana budaya kita terlekat dengan macam material tu. Tapi masyuk tu penting untuk dapatkan apa-apa material. Kata nak motor, nak handphone, nak apa. Mungkin sebab itu Ustaz dia sangat appealing, dia sangat menarik belia-belia kita ni. Dah tak fikir lain dah, masyuk barang, jom. Macam mana Ustaz itu? Itulah tarikan utama dia, kan. Flexibility, kemewahan segera. Tapi itulah maknanya sekarang kan nampak tak perbezaan kita. Bila kita fikir jangka masa panjang, lain cara kita fikir. Betul. Bila kita fikir jangka masa kesenangan segera, maka kita nampak itulah dia. Terus dapat lah. Nampak. Jadi sebab tu kerja kita sekarang sebagai orang yang dah tak berapa muda adalah menyadarkan anak muda untuk melihat jangka masa panjang itu saja. Tapi kita perlukan juga anak muda yang bekerja dengan Grab, yang bekerja dengan ekonomi ni, sebab kalau tak kita pun nak order makan payah juga, tak ada orang nak hantar. Betul. Sebab dia saling memerlukan. Cuma biarlah circulation tu, mungkin sebagai rider kita bekerja dengan ni berapa tahun, rupanya rider ni semua dah ada bisnes lain dah masing-masing. Biar yang baru pula masuk. Bukan stay je kat situ. Dia jadi lambatkan supply lebih daripada demand. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada kedua Fazli kita ada Ustaz Fazli Aziz dan juga orang kata vokalis untuk kumpulan UNIC, motivator, pengacara, penulis buku dan influencer. Dia memang the list go on and on and on. Pokok dia orang yang hebat dan tahap bila kuasa dah ni. Itu orang kata profesional tu yang berdalil
persijil tau, persijil dan sebagainya. Kita bawakan khas ni, YEG bawakan. Also membawakan terbangkan khas daripada Perlis, bukan sekadar rider biasa, tapi rider yang luar biasa, yang berwawasan, yang kini merupakan presiden ataupun ketua komuniti rider di utara, khususnya Perlis. Jadi terima kasih kerana berkongsikan maklumat daripada dalam. Sebagai orang yang penggiat dan tahu orang kata dilema dan kata-kata rider dan macam-macam polemik yang berlaku di dalam komuniti itu. Betul. Tapi tuan masih setuju nak masuk jadilah rider. Masih setuju Masih setuju. Tapi ada syarat dia tadi kan. Syarat tu kalau anda sanggup silakanlah. Dan kita di YEG juga ingin ingatkan kepada anda, bagi anda yang masih lagi tertanya-tanya kan, apa sebenarnya hala tuju, tadi nasihat yang baik kan, dapatkan kaunselor. Kalau anda nak juga, kalau tak jumpa kaunselor mana-mana, anda boleh dapatkan daripada YEG juga yang berikan consultation kepada anda dan mengenal pasti apa sebenarnya jalan yang terbaik untuk anda. Jadi anda jangan lupa untuk saksikan podcast Borak Kerjaya YEG yang akan datang. Kita bawakan kepada anda panel yang lagi luar biasa ataupun sama hebat, tapi nak menandingi mereka susah lah. Jadi kita tengok dulu macam mana. Nak tahu hala tuju, saksikan podcast Borak Kerja yang dibawakan khas oleh YEG Academy. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, saya Wasiril Aswad, dan juga terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Fazli dan juga Tuan Fazli. Lebih 80% pelajar ataupun lebih lagi memilih untuk tak sambung pelajaran. Salah satu faktor lah adalah media sosial. Sistem pendidikan kita gagal memenuhi keperluan industri. Event tersebut dia dikondak 100% dalam bahasa Inggeris. Tiba-tiba influencer datang, maaf boleh tak cerita balik dalam bahasa Melayu. Oh my god. Masyu lah sangat kan. Kalau nak rasa masyu, mai jadi rider tengok. Masyu tak masyu. Ingat free. So